Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung pelajaran 5 kita. Ustazah akan masuk tajuk 5.3. Kita belajar golongan yang disiksa oleh orang kafir. Baik, orang kafir, orang Quraisy Mekah terus berusaha menyekat kegiatan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyiksa sahabat baginda dan orang-orang Islam. Ada di antara mereka yang dikurung, dipukul, tidak diberi makan, dijemur di tengah panas serta dibunuh. Antara mereka yang disiksa ialah ada 3. Yang pertama Bilal bin Rabah, kedua keluarga Ammar bin Yasir, dan yang ketiga Khabbab bin Al-Arat. Sekarang saya akan ceritakan penyiksaan yang dihadapi oleh ketiga-tiga golongan tadi. Yang pertama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang hamba berketurunan Habsyi. Tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf telah menyiksanya dengan kejam. Leher Bilal bin Rabah dijerut dengan tali panjang dan diseret di atas padang pasir yang panas. Diletakkan batu besar di atas dada Bilal bin Rabah. Saidina Abu Bakar yang melihat penyiksaan itu telah membeli Bilal bin Rabah dari tuannya. Dan akhirnya Bilal bin Rabah menjadi sahabat terkemuka dan dilantik menjadi tukang azan. Golongan kedua ialah keluarga Ammar bin Yasir, iaitu bapa dan ibunya Sumayyah. Yasir bersama istrinya Sumayyah, anaknya Ammar dan saudaranya Ubaidillah berasal daripada Yaman. Yasir, Sumayyah dan Ubaidillah telah disiksa sehingga mati syahid. Ammar pula terpaksa berpura-pura kembali menjadi kafir kerana tidak tahan dengan penyiksaan tersebut. Mereka telah dijemur di tengah padang pasir yang panas. Rasulullah melihat mereka disiksa dan meminta agar mereka bersabar dan menjanjikan syurga di atas kesabaran mereka itu. Yang ketiga, Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat ini adalah seorang tukang besi yang sangat pandai membuat ukiran besi. Khabbab ini adalah hamba kepada seorang perempuan Quraisy bernama Ummu Ammar. Khabbab ini telah disiksa dengan diikat pada sebatang tiang dan api dinyalakan di keliling badan Khabbab. Besi panas digosok di belakangnya dan diseret di padang pasir. Walaupun demikian, Khabbab tadi tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dan pada akhirnya, Khabbab bin Al-Arat telah dibebaskan oleh Ummu Ammar. Kita sambung tajuk 5.4, perpindahan umat Islam ke negeri Habsyah kali pertama. Kita lihat pengertian hijrah. Hijrah ini adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Hijrah juga membawa maksud perubahan dari satu keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik. Penghijraan umat Islam kali pertama berlaku pada bulan Rajab, tahun ke-5 kerasulan bersamaan 615 Masihi. Kita lihat sebab-sebab berpindah ke Habsyah. Maksudnya sebab-sebab umat Islam berpindah ke Habsyah ada 2.
Yang pertama, orang-orang Islam disakiti, dizalimi dan diseksa oleh orang kafir. Dan yang kedua, orang Islam mendapat tentangan hebat dari orang kafir Quraisy. Baik, 15 orang Islam iaitu 10 lelaki dan 5 perempuan telah berangkat ke Habsyah. Mereka ini memulakan perjalanan pada waktu malam. Apabila mereka sampai di Habsyah, mereka disambut baik dan mesra oleh penduduk dan Raja Habsyah yang bernama An-Najasyi. Baik. Perpindahan pertama ini diketuai oleh Saidina Uthman bin Affan yang ditemani isterinya Ruqayyah, iaitu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam berada di Habsyah selama 3 bulan sahaja. Sebahagian besar mereka mula merindui Mekah dan Rasulullah. Mereka juga mendapat berita mengatakan bahawa kaum mereka telah memeluk Islam. Untuk pelajaran kita hari ini sekian dulu dari Ustazah. Kita sudah belajar yang pertama tadi, golongan yang disiksa oleh orang kafir, dan yang kedua, perpindahan umat Islam ke negeri Habsyah kali pertama. Sekian dulu pelajaran hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada pembelajaran yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.